Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada pencara kita Encik Muhammad Naim bin Kamaruzaman dan rakan seperjuangan sekalian. Saya selaku pembentang pertama bagi kumpulan kami, Ahmed Faik bin Ali Muda bernombor matrik 275938. Terlebih dahulu memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Wan Fauzi Dobi bin Wan Sadi bernombor matrik 276242. Yang kedua Muhammad Aizat bin Jaafar bernombor matrik 276415. Dan yang terakhir Nur Wahidah binti Abdullah bernombor matrik 276425. Kepentingan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA dan hubungannya dengan isu fiskal negara Malaysia. Sistem fiskal memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan makroekonomi dan kestabilan kewangan negeri. Pelaksanaan asas fiskal yang berkesan melalui penjelasan pembelanjaan awam dan langkah cukai eksais dijangka mengekalkan momentum dan meningkatkan potensi keluaran serta mengukuhkan kewangan kerajaan. Malaysia adalah sebuah negara ekonomi terbuka yang terdedah kepada ketidaktentuan dalam persekitaran luaran seperti ekonomi global, ketegangan politik dan turun naik harga komoditi dan pasaran kewangan. Keadaan ini terus menjadi masalah serius dalam pengurusan ekonomi negeri dan kewangan awam. Malah, mewujudkan asas fiskal yang berkesan adalah penting untuk memastikan daya tahan ekonomi dan bertujuan untuk menyediakan langkah-langkah terhadap kejutan luaran dengan matlamat keseluruhan untuk memastikan agenda pembangunan negara dipenuhi. Kerajaan juga menubuhkan Pejabat Pengurusan Hutang JPH pada Mei 2019 untuk memastikan pengurusan hutang yang lebih cekap dan mengurangkan hutang ke tahap keselamatan. Utiliti ini bertanggungjawab untuk membangunkan strategi dan rangka kerja untuk menguruskan hutang pada jangka masa panjang dan menyediakan objektif asas untuk menangani keadaan kewangan dan risiko berkaitan hutang. Selain itu, kerajaan akan mematuhi had hutang yang ditetapkan tidak melebihi 55% daripada hutang kerajaan dan memastikan pembayaran balik hutang yang serius tidak melebihi 15% daripada pendapatan kerajaan. Peranan Badan Fiskal Asas juga amat penting dalam merangka dan membimbing pelaksanaan prinsip fiskal yang membawa kepada inisiatif pembaharuan. Akta Tanggungjawab Fiskal FRA dalam bajet 2019 akan diperkenalkan pada tahun 2021. Kerajaan telah mengambil langkah untuk memulihkan disiplin fiskal dan keterusan walaupun berdepan dengan cabaran alam sekitar luaran. Sekian saja daripada saya akan serahkan kepada rakan saya yang kedua iaitu Nur Wahidah binti Abdullah. Terima kasih. Terima kasih saudara Ahmad Faik bin Ali Muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita iaitu Encik Muhammad Naim bin Kamaruzaman dan rakan-rakan seperjuangan semua. Saya Nur Wahidah binti Abdullah bernombor matrik 276425, pelajar daripada kumpulan M iaitu SIBU, selaku ahli pembentang bagi kumpulan kami yang seterusnya akan mengupas berkaitan dengan perkara apakah nilai dan faedah yang terkandung di dalam Akta Tanggungjawab Fiskal. Ya, seperti yang kita semua maklum, kerajaan bercadang untuk memperkenalkan Akta Tanggungjawab Fiskal bagi tahun 2022. Akta ini bertujuan untuk menambah baik tabir urus, accountability dan ketulusan di dalam pengurusan fiskal negara bagi memastikan kemampanan fiskal dan menyokong makroekonomi. Menurut Menteri Kewangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Azafrul Abdul Aziz, kertas perundingan awam mengenai akta ini telah diterbitkan dan segala maklum balas yang membina akan dipertimbangkan untuk menambah baik draft yang sedang disediakan. Bagi tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi, pembaharuan dan penyatuan fiskal akan dimulakan untuk membina semula daya tahan fiskal negara dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Kerajaan menangani pandemik COVID-19 di dalam ruang fiskal yang sangat ketat sebagai ekonomi belum pulih sepenuhnya dan menyebabkan kutipan hasil pun terjejas. Selain daripada itu,
Kerajaan juga sedang membuat kajian perbelanjaan awam dengan kerjasama Bank Dunia bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan sistem penyampaian awam. Dengan itu, produktiviti perbelanjaan awam akan dapat ditingkatkan bagi memastikan nilai faedah terbaik bagi setiap ringgit wang rakyat. Akta Tanggungjawab Fiskal mempunyai potensi untuk menjanjikan pengurusan belanjawan dan pulangan garis dasar yang lebih baik melalui pengenalan mekanisme, penumpuan dan leverage. Tetapi, tidak boleh dilihat sebagai titik penting yang untuk meningkatkan prestasi belanjawan. Akta Tanggungjawab Fiskal yang direka bentuk dengan lebih baik boleh membantu menangani defisit belanjawan dan perbelanjaan, menangani isu ketidakkonsistenan masa, mengurangkan kos pinjaman dan turun naik pengeluaran serta meningkatkan ketelusan dan accountability. Walau bagaimanapun, dalam amalan masih sukar untuk mewujudkan hubungan empirikal yang jelas antara Akta Tanggungjawab Fiskal dan hasil rumah tangga. Di negara yang di mana prestasi belanjawannya yang kekal kukuh, pembaharuan dan komitmen politik terhadap penjimatan fiskal yang telah menyokong kejayaan pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal ini. Itu sahaja kupasan daripada saya berkaitan dengan nilai dan faedah yang terkandung di dalam Akta Tanggungjawab Fiskal ini. Saya serahkan sesi pembentangan kumpulan kami seterusnya kepada saudara Muhammad Aizat bin Jaafar. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aizat bin Jaafar, bernombor matrik 276415, berpusat di kampus UMC Busa Sarawak. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu cabaran pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA, Fiscal Responsibility Act. Cabaran pertama ialah Akta Tanggungjawab Fiskal FRA merujuk kepada penggunaan budi bicara dasar mungkin bermanfaat dalam beberapa keadaan tetapi boleh disalahgunakan atau membawa kepada berat sebelah defisit ataupun pelaksanaan dasar fiskal pro-cyclical. Yang kedua ialah peraturan fiskal yang berdiri sendiri mungkin menyediakan skop menjadi begitu terhad untuk penambahbaikan dan kerap kekurangan hasil segera daripada ketulusan yang dipeningkatkan dari masa ke semasa. Yang ketiga ialah cabaran melaksanakan Akta Tanggungjawab Fiskal, iaitu krisis COVID-19 yang membawa kepada kemelesetan ekonomi yang berlarutan, tempoh wabak yang berpanjangan dan harga minyak mentah lebih rendah dan sekaligus menyebabkan kutipan hasil yang dikumpul menjadi lebih rendah berbanding sebelum munculnya krisis COVID-19. Sekian saja dari saya. Kepada saudara Muhammad Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Fazridobi bin Wan Sadi, bernombor matrik 276242. Seterusnya kita lihat kepada perbandingan pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal. Negara Argentina mula-mula menggunakan pakai FRA pada tahun 1999 untuk membantu mengekalkan keyakinan dalam susunan lembaga mata wang dalam persekitaran tekanan fiskal yang ketara dan prospek pertumbuhan yang lemah. FRA 1999 terpakai kepada kerajaan negara dan mengandungi kedua-dua peraturan prosedur dan berangka. Ia menerima pakai rangka kerja belanjawan 3 tahun, menetapkan had bagi defisit fiskal kerajaan pusat pada tahun 1999 hingga 2002, menghadkan pertumbuhan sebenar perbelanjaan dan memerlukan pelaporan fiskal yang telus. Undang-undang itu juga mewujudkan dana kitaran balas untuk melicinkan dasar fiskal sepanjang kitaran perniagaan. FRA mengikut pendekatan bawah ke atas, menjemput kerajaan subnasional untuk meluluskan perundangan tanggungjawab fiskal mereka sendiri. Undang-undang telah diubah sesuai pada tahun 2000 untuk memperuntukkan tempoh penumpuan yang lebih lama kepada imbangan fiskal menjelang 2005 dan bukannya 2003 seperti dalam undang-undang asal. Pada Julai 2001, Kongres meluluskan undang-undang yang membenarkan dasar sifar defisit
kerajaan yang bertujuan untuk memastikan pematuhan sasaran fiskal 2001 dalam FRA dengan mewajibkan baki SIFA pada semester kedua tahun itu. Manakala negara Australia pula, Piagam Kejujuran Belanjawan Australia telah diluluskan pada tahun 1998 dengan matlamat untuk meningkatkan hasil dasar fiskal dan mengekalkan kemakmuran ekonomi yang berterusan. Hasil fiskal telah merosot pada awal tahun 1990-an tetapi telah mula bertambah baik beberapa tahun sebelum pengenalan piagam. Terdapat juga kebimbangan yang semakin meningkat tentang implikasi fiskal populasi yang semakin tua. Rangka kerja institusi telah pun maju dan proses belanjawan secara tradisinya berfungsi dengan baik dengan penekanan yang kuat pada keterusan. Beberapa negeri juga telah memberi pakai perundangan tanggungjawab fiskal sebelum piagam yang mengawal selia operasi fiskal Commonwealth. Piagam ini mempunyai fokus yang kuat pada keterusan dan tidak termasuk sasaran fiskal berangka. Ia menyediakan langkah kerja untuk menjalankan dasar fiskal dengan menghendaki strategi fiskal berdasarkan prinsip pengurusan fiskal yang baik dan dengan memudahkan penelitian awam terhadap dasar dan prestasi fiskal. Kesimpulannya, FRA berpotensi menjadikan pengurusan fiskal dan hasil dasar yang lebih baik dengan menambah baik mekanisme penyelarasan dan penguatkuasaan. Tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai peluru ajaib untuk meningkatkan prestasi fiskal. FRA yang direka dengan baik boleh membantu mengandungi defisit fiskal dan berat sebelah perbelanjaan, menangani isu ketidakkonsistenan masa, membantu mengurangkan kos pinjaman dan kebolehubahan output dan meningkatkan ketelusan dan accountability. Akhir sekali, rangka kerja institusi fiskal yang lemah mempunyai pemantauan berkesan yang terhad. Pengajaran daripada pengalaman menyelahkan keperluan untuk meliputi semua operasi fiskal sektor awam yang berkaitan, mengukuhkan peraturan prosedur dan keterusan, mengikuti amalan terbaik dalam reka bentuk peraturan fiskal berangka dan memastikan sistem pengurusan perbelanjaan awam dibangunkan secukupnya untuk memantau dan menguatkuasakan keperluan dan sekatan FRA. FRA tidak boleh memberi kredibiliti akhirnya bergantung pada konsensus dan sokongan masyarakat terhadap dasar fiskal yang berhemah. Sekian sahaja pembentangan tugasan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.